Shalom saudaraku kekasih. Bertemu lagi kita di dalam program ROR TNI Malaysia. Pada hari ini sekali lagi saya akan membawakan tajuk yang akan disampaikan melalui mesej daripada Pastor Chris Oyakilome yang bertajuk Jangan Mengutuk Orang Lain. Ayat pembukaan kita diambil daripada Matius 5 ayat 16. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di syurga. Saudara-saudari, dalam hidupmu, jangan terlalu cepat menunding kesalahan orang lain. Jangan terlalu mengikut perasaan untuk mengutuk. Alkitab mengatakan bahawa Tuhan Yesus telah ditentukan oleh Allah untuk menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Dia satu-satunya hakim yang benar dan dia kaya dengan belas kasihan. Kemungkinan ada beberapa orang di sekitarmu, bahkan di gerejamu, yang mungkin tidak hidup dengan betul. Jangan menghakimi mereka. Sebaliknya, jadilah terang untuk menyelamatkan mereka. Itulah yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat Injil tema kami. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di syurga. Saudara-saudari, salah satu sebab mengapa orang tidak hidup dengan betul di tempat kamu berada adalah kerana cahayamu tidak cukup terang. Apabila seorang umat Kristian yang mengutuk orang Kristian yang lain mengenai cara hidup mereka, dia mungkin berfikir bahawa dia seorang yang rohani, tetapi sebenarnya tindakan itu menggambarkan keduniaan. Jangan mengabaikan seseorang hanya kerana kesilapan mereka. Yesus juga telah membayar untuk kesalahan-kesalahan mereka. Dia bertanggungjawab atas semua dosa-dosa kita. Dialah satu-satunya yang mempunyai hak untuk menghakimi, namun dia tidak menghukum kita. Saudara-saudari, Alkitab mengatakan, oleh kerana itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Roma 8 ayat 1. Orang yang berfikir secara duniawi hanya akan melihat kesalahan pada orang lain. Orang yang melakukan kesalahan itu kemungkinan telah mempunyai kesilapan atau sedang membuat kesilapan, tetapi hati mereka tulus dengan Tuhan. Dan apabila mereka menyedari kesalahan mereka dan diperbetulkan, dan segera mereka akan bertaubat. Saudara-saudari, salah satu contoh yang baik ialah Daud. Dia telah melakukan sesuatu yang salah, namun dia benar-benar bertaubat secara mencari dan menerima pengampunan dari Tuhan. Baca 2 Samuel 12 ayat 1 hingga 13. Tetapi hal ini tidak sama dengan Saulus. Apabila Saulus ditegur kerana kesalahannya, dia mempertahankan dirinya dan Tuhan berasa marah dengannya. Baca 1 Samuel 15. Saudara-saudari, gereja bukanlah untuk orang yang sempurna, tetapi untuk menyempurnakan orang. Tidak kira bagaimana keadaan dirimu, datanglah ke gereja dan firman Tuhan akan membersihkan kamu. Firman akan menyempurnakan kamu. Pemberian pelayanan 5 peringkat yang ditulis dalam Efesus 4 ayat 11 hingga 12 adalah untuk menyempurnakan orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangkunan tubuh Kristus. Di gereja kita dapat mengenali orang yang melakukan kesalahan, namun seperti Yesus, jangan menghakimi mereka. Itulah sebabnya kami kongsikan firman Tuhan. Baca 2 Timotius 3 ayat 16 hingga 17.
Firman Tuhan mempunyai kemampuan untuk memperbetulkan semua orang dan menolong memimpin langkah-langkah mereka kembali ke jalan yang betul. Jadi, kongsikanlah Injil, jangan mengutuk orang lain. Baiklah saudara-saudari, di sini ada pengakuan bagi kita. Kasih Tuhan dicurahkan di hatiku oleh Roh Kudus, di mana dengannya aku berhubung dengan semua orang di sekelilingku dalam kasih sayang, belas kasihan dan rahmat. Aku hanya melihat perkara-perkara yang baik dalam setiap orang, dan oleh Roh aku boleh memberi impak kepada mereka dengan rahmat dan kemuliaan Kristus. Cahayaku bersinar dengan begitu terang yang menarik perhatian mereka kepada kebenaran Tuhan yang dinyatakan dalam diriku dan melalui diriku, dalam nama Yesus. Amin. Baiklah saudara-saudari, di sini ada beberapa renungan tambahan untuk kajian sendiri. Yang pertama, Matius 7 ayat 1 hingga 2. Ayat yang kedua, Efesus 2 ayat 4 hingga 5. Dan yang ketiga, Lukas 6 ayat 37. Baiklah saudara-saudari, sampai di sini saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain hari. Shalom. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, Anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.